بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang penuntun yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah saya mengucap banyak syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini pihak Sumber Hukama mengadakan satu majlis, satu program untuk bedah satu buku tips hafazan Al-Quran yang dikarang oleh yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Buku ini berkaitan dengan cara hafazan Al-Quran. So saya fokus kepada macam mana cara kita nak menghafaz Al-Quran, keinginan dan juga hasrat untuk melihat anak kita menghafaz Al-Quran ataupun kita sendiri. Jadi malam ini saya akan huraikan buku ini dan juga kaedah-kaedah, metod-metod yang perlu untuk mencapai matlamat objektif mengingati Al-Quran. Sama ada kita target juzuk, satu juzuk ataupun surah, ataupun kita target 30 juzuk. Jadi untuk makluman semua, hafazan Al-Quran ini dia sebenarnya adalah satu ilmu. Hafazan Al-Quran satu seni dan juga satu ilmu. Dia bukan boleh kita bercakap begitu sahaja. Teori yang memerlukan kepada praktikal. Kalau nak cerita tentang teori hafazan Quran sekejap saja, awak ulang Quran 20 kali, 30 kali setiap satu ayat. Kemudian apabila hafaz satu ayat, satu hari satu ayat, jadi timbullah, keluarlah dia punya selama 7 tahun ataupun 6,236 hari, satu hari satu ayat, maka dapatlah ingat Al-Quran dalam tempoh tertentu. Tetapi sebenarnya dalam proses untuk mengingati Al-Quran itu, dia memerlukan banyak perkara. Para ulama telah membuat buku-buku dan juga sama ada dalam bentuk kaedah-kaedah, sehinggalah dalam bentuk nazam sendiri pun ada cara untuk mengingati Al-Quranul Karim. Syarat-syarat yang utama untuk hafaz Al-Quran ini, pertama sekali adalah kehendak pelajar itu sendiri, kehendak diri kita sendiri. Dalam buku ini ada menceritakan tentang kanak-kanak yang boleh ingat Quran usia 4 tahun, usia 7 tahun, 9 tahun, dan ada orang-orang tua yang mengingati Al-Quran yang usianya 70 tahun, bahkan buta huruf, tidak boleh membaca dan menulis. Tetapi ajib, satu perkara yang ajib, apabila Al-Quran dia boleh ingat Al-Quran. Caranya bagaimana diceritakan dalam buku ini, kerana dia meminati seorang imam di Masjidil Haram Makkah membaca Al-Quran. Katanya Syekh As-Sudais. Jadi dia beli kaset ataupun rakaman bacaan Syekh As-Sudais ini dan dia mendengar setiap hari. Setiap hari dia mendengarnya. Dia tak boleh membaca, tak boleh menulis, tapi dia mendengar bacaan Al-Quran. Dia orang Arab. Apabila dia dengar setiap hari dan dia ajuk bacaan tersebut, dia ajuk dengar dan ajuk bacaan, ikut bacaan, akhirnya dia boleh mengingati 30 juzuk Al-Quran. Jadi ini sebenarnya adalah kemahuan dan juga keinginan yang kuat dalam jiwa si pembaca Al-Quran itu untuk mengingati dan menghafaz Al-Quran. Jadi itu perkara yang utama sekali, keinginan pelajar orang yang nak ingat Quran itu mestilah himmah aliyah. Saya suka memetik kata-kata Al-Imam Al-Bukhari, seorang tokoh hadis yang terkenal, yang hebat dalam ingatannya. Maknanya
memang pelik lah cara ingat dia tu ajib. Satu benda yang pelik di mana dia boleh mengingati semua haddatsana qala haddatsana tu sampai kepada Rasulullah, dan dia juga mengingati hadis matan itu dengan baik. Apabila diubah qala haddatsana itu ditunggang terbalikkan, belakang depangkan, kemudian hadis pula matan dinasabkan pada sanad yang berbeza, dia boleh ingat kesalahan orang yang baca itu dan dia boleh betulkan dengan pembetulan yang tepat dengan sanad kepada hadis yang sebetulnya. Itu kekuatan Imam Al-Bukhari. Bahkan diuji ingatan dia dengan 10 orang. Yang pertama tukar hadis 10, yang kedua tukar 10 hadis, orang yang kedua tukar 10 hadis, orang yang ketiga tukar 10 hadis, sehinggalah 10 orang 100 hadis dengan ditunggang terbalikkan, kemudian dihadapankan. Kemudian apabila Al-Imam Al-Bukhari dengar aku tak faham, aku tak tahu hadis ni, akhirnya Imam Bukhari kata hadis yang pertama yang kamu baca salah tu, dia sebut satu persatu kesalahan itu yang sebenarnya adalah sanad dia macam ni satu persatu, dan sebenarnya sanad ini kepada hadis ini yang betulnya. Dan dia sehingga habis kepada sampailah kepada 100 hadis. Jadi ingatan yang kuat ini, kenapa ingatan yang kuat ini? Orang tanya dia, apa yang membuatkan kamu ni begitu boleh ingat dengan kuat ilmu ini? Dia jawab, nahmatur rajul wa mudawamatun nazar. Nahmatur rajul maksudnya keinginan yang kuat terhadap ilmu itu. Maksudnya apabila kita nak memahami sesuatu ilmu, nak mengingati Al-Quran, keinginan yang kuat kita terhadap Al-Quran itu mesti ada. Mesti kita ingin nak bersungguh-sungguh. Maksudnya apabila ada halangan-halangan untuk ingat Quran itu, dia boleh atasi. Bukanlah maksud keinginan kuat, tapi apabila jadual rutin hariannya untuk hafaz Quran itu masuk, ada perkara bertembung dengan perkara yang lain, dia pun tinggal hafaz Quran, dia pergi buat benda lain dahulu. Jadi itu orang panggil bukan nahmatur rajul, bukan himmah aliyah, keinginan yang kuat. Jadi keinginan yang kuat itu adalah satu perkara yang amat penting. Yang keduanya adalah selalu melihat, mudawamatun nazar, selalu melihat. Kenapa? Kerana Al-Quran yang kita nak ingat ni, maksud hafazan ni ialah kita pindah apa yang ada dalam mushaf masuk ke dalam akal kita. Contohnya lah, pada kalimat alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, kita nampak apabila kita baca tu, kita tahu itu ayat yang berada di atas, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ayat yang terbawah sekali dalam safhah itu. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim, ayat yang paling atas sekali. Lepas tu ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, berada di bawah sekali. Tengah-tengah tu wa idza qila lahum aminu wa idza qila lahum la tufsidu wa idza qila lahum aminu wa idza laqul ladina amanu. Tengah-tengah tu ada. Jadi kita nampak mudawamatun nazar, selalu melihat Al-Quran. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara, berada di atas sekali, sebelah kiri pula kita tahu. Yang bawah sekali, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kita nampak dia berada di bawah sekali. Begitu juga dengan sebelahnya wa basyiril ladina amanu. Kenapa ini semua yang kita nampak itu mudawamatun nazar? Kerana kita selalu istiqamah ataupun banyak melihat. Kita melihat kepada kedudukan ayat Quran, barisan-barisan dia. Sebab itulah antara kaedah yang dikemukakan untuk mengingati Al-Quran itu, kita mestilah menggunakan mushaf yang sama. Bukan kita guna mushaf yang pelbagai. Sekali guna mushaf Quran Majid, sekali guna Quran itu, ataupun cetakan lama dan cetakan baru, umpamanya di Mujamma' Malik Fahad, mushaf Madinah An-Nabawiyah, kita dapati ada dah bertukar dia punya kedudukan ayat itu. Kedudukan ayat dah bertukar, tanda maqra' pun bertukar. Contohnya lah, kalau dulu
apa dia ni, contohnya tentang wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunhum, tapi itu kedudukan bawah dan atas je lah. Dia ada bertukar sedikit sahaja. Okey. Jadi kita kena kekalkan, kena ambil satu mushaf sahaja. Dalam kitab ini saya nak refer kepada kitab yang saya kira satu kitab yang menarik dan saya baca daripada awal sampai habis. Kitab ini saya pernah menulis di hadapan itu kata-kata alwan. Okey. Dan ada beberapa perkara yang dirujuk kepada saya tentang kaedah menghafaz Al-Quran, dan saya berilah beberapa maklumat untuk menyempurnakan penulisan kitab ini. Kitab ini secara keseluruhannya dia adalah kitab yang lengkap lah, daripada awal menceritakan tentang kelebihan fadilah menghafaz Al-Quran, kelebihan menghafaz Al-Quran. Kemudian menceritakan bab yang kedua Al-Quran dan keistimewaannya. Bab yang ketiga hukum menghafaz Al-Quran, lupa hafazan, hafaz ketika haid dan mengapa perlunya hafaz Quran. Tiga bab yang pertama ini dia mengandungi banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan apa dia ni Al-Quran ini. Jadi bagi guru ataupun ibu bapa yang mempunyai anak menghafaz Quran, dia mestilah menguasai kelebihan Al-Quran ini. Kelebihan Al-Quran mesti tahu. Para ulama menyatakan sebab apa kita kena menguasai apakah kelebihan Al-Quran, seperti ia adalah kalam Allah, bacaan dia satu huruf, setiap satu huruf mempunyai satu kebaikan diganda kepada 10, diganda kepada 10. Orang yang baca Al-Quran, Quran akan datang kepadanya pada hari akhirat, menolong pembacanya pada hari akhirat. Quran, suratul Baqarah dan suratul Ali Imran seperti ghayayatani atau ghayabatani atau ghamamatani, dua tampuk awan melindungi tuannya pada hari akhirat. Ataupun pembaca Quran seumpama Al-Utrujjah, orang yang mukmin tidak baca rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Ataupun baca Quran di hari akhirat nanti Allah Ta'ala kata iqra' wartaqi, ataupun warqa fa inna manzilataka 'inda akhiri kulli ayatin taqra'uha atau kama qala ar-rasul. Bacalah pada hari akhirat. Orang yang baca Quran ini Allah Ta'ala nyatakan, bacalah kamu akan terangkat dan kedudukan kamu diangkat di akhir setiap ayat yang kamu baca. Jadi, dan banyak lagi. Apa dia ni, kelebihan-kelebihan Al-Quran ini semua dianggap sebagai motivasi untuk kita bagi kepada pembaca dan penghafaz Al-Quran. Sebab hafaz Quran ini dia ada tempoh dia ada masa. Masa semangat dan masa futur. Futur ni maksudnya masa give up, masa lemah semangat. Contohnya bila hafal-hafal itu, kemudian rasa susah, rasa tak boleh nak ingat. Contohnya lah sampai kepada ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Itu ayat Al-Mirath dalam suratul Nisa dengan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dua ayat ini, kalau ada setengah-setengah tuan guru di negara Arab, apabila dia nak test seseorang itu ingat Quran ataupun tak ingat, ada seorang pelajar datang pada dia, Syekh, aku dah hafaz Quran, nak talaki dengan kamu. Dia test baca yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Baca ayat ini. Kalau ayat ini lepas baca dengan baik, sebab dalam tu ada as-sulus, ada as-sudus, kemudian walakum nisfu ma, ada ar-rubu', ada as-thumun dalam tu. Jadi kalaulah dibaca dengan baik, jumpa belakangnya wallahu alimun halim innallaha kana aliman hakimah. Syekh kata betul, kamu ni boleh ingat 30 juzuk Quran, sebab ayat yang paling susah dia kata kamu boleh ingat. Jadi sampai tempat-tempat macam ni, kalau sekiranya pelajar-pelajar kita ada futur, ada rasa apa dia ni, ada rasa lemah semangat, rasa give up contohnya, putus asa, maka
Peranang guru dan ibu bapa ini kena pujuk dan juga kena bagi kata-kata semangat. Dan kata-kata semangat yang terbaik sudah tentulah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian sejarah permulaan hafazan Al-Quran. Dalam sejarah permulaan hafazan Quran bab yang keempat ini diceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama menghafaz Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia amat-amat suka apabila wahyu diturunkan kepadanya. Minat dia terhadap Quran masya-Allah memang tidak boleh ditandingilah. Bahkan apabila ada beberapa ketika wahyu terhenti daripada turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila wahyu terhenti, Nabi ini pergi naik atas bukit sana di Makkah. Kemudian turun pergi ke atas bukit sana, tengok kok di sana adanya Jibril alaihi salam. Dia turun, dia pergi sampailah katanya sampai 2 minggu. Ada kata sampai lebih daripada tu lagi. Apabila akhirnya dikemas rumah Rasulullah, rupanya ada bangkai di bawah tempat tinggal Rasulullah. Turun wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sampailah kepada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bertakbir Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana rasa gembira sebab wahyu diturunkan semula kepadanya. Itu nak bagi tahu betapa Nabi ini orang yang minat dengan Quran, suka dengan Quran, dan juga bahkan apabila Jibril alaihi salam membaca ayat-ayat Al-Quran, Nabi ini cuba follow bacaan Jibril itu sehingga mengganggu. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam suratu Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Janganlah kamu ya Muhammad tergesa-gesa menggerakkan lidah kamu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu wahai Muhammad menggerakkan lidah kamu tergesa-gesa dengan bacaan Jibril. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya atas kamilah, tanggungjawab kamilah untuk membaca Al-Quran dan menerang kepada kamu. Apabila kami baca, fa idza qara'nahu, apabila dah selesai kami baca, bacaan Jibril maksudnya, fattabi' qur'anah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami baca, maka selepas kami sudah baca, maka kamu ikut bacaan kami. Jadi tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam tergesa-gesa begitu ialah untuk Nabi mengingati seluruh Al-Quran itu dengan sempurna dan perfect. Okey? Nabi dia punya sampai begitu himmah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingati Al-Quranul Karim. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum sudah tentulah para sahabat ini orang yang mendapat didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita ini juga amat penting. Dia menjadi permulaan kepada kaedah cara kita nak menghafaz Al-Quran supaya kita bersemangat. Quran ini satu kitab yang mudah untuk diingati. Kalau sekiranya dia satu benda yang susah, sudah tentu tidak ada ataupun sedikit sahaja yang hafaz Quran. Ataupun kalaulah Quran itu hanya untuk bangsa Arab sahaja boleh ingat Quran. Boleh ingat Quran, sudah tentu tidak sesuai dengan keadaan dan kehebatan Al-Quran itu. Tapi sekarang ini kita tengok orang yang tidak bertutur bahasa Arab, orang India, orang Melayu, bahkan orang-orang yang kita panggil ajanib lah, orang-orang yang asing, bukan bertutur bahasa Arab, boleh mengingati Al-Quran dengan fasih, boleh mengingati Al-Quran dengan lancar, walaupun tidak tidak memahami ataupun tidak boleh bercakap dengan bahasa Arab. Itulah kelebihan Al-Quran. Dan tidak ada mana-mana satu kitab pun orang boleh ingat daripada awal sampai habis
sebagaimana orang boleh ingat Al-Quranul Karim. Ya, ini memang kita tak dapat. Bahkan kitab Taurah, Injil sendiri pun yang kata Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, hanya beberapa orang sahaja yang boleh ingat kitab tu, para nabi itu dan beberapa yang bersama dengannya. Tetapi kitab Al-Quranul Karim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat Al-Quran, adanya para sahabat yang mengingati Al-Quran, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, dan ramai para sahabat yang mengingati Quran. Kemudian kepada at-tabi'in seumpama Abu Abdurrahman As-Sulami, Zur bin Hubaish, itu para tabi'in yang talaqi dengan Abul Aliyah, yang mengambil Al-Quran daripada para sahabat radhiyallahu anhum, dan masa dia dihabiskan dengan Al-Quran dalam tempoh yang begitu lama. Macam Abu Abdurrahman As-Sulami yang Uthman ibn Affan utus dia pergi ke dengan mushaf pergi ke Kufah dan mengajar penduduk Kufah membaca Al-Quran. Dia duduk di masjid itu, tempat dia mengajar itu, sehingga katanya sampai 40 tahun. Lalu orang tanya kepada, wahai tuan guru, kenapa sampai begitu lama kamu duduk di sini mengajar Quran? Lalu dia membaca hadis yang diriwayat daripada gurunya Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di kalangan kamu ialah yang belajar Al-Quran dan mengajar. Inilah yang menyebabkan aku duduk di sini dalam tempoh yang begitu, kerana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya cerita-cerita sebegini ni betullah kita dengar, menjadi maklumat kepada kita satu, tetapi juga menjadi satu wasilah ataupun cara untuk bagi maklumat kepada anak buah kita supaya mereka ini rasa semangat semulalah untuk mengingat, untuk menghafaz dan membaca Al-Quran. Kemudian muka surat bab yang keenam, cara hafaz Al-Quran dengan cepat, itu pada muka surat 51. Buku ini yang menariknya, saya meneliti petang tadi, saya meneliti secara keseluruhan buku ini, dan saya harap yang bersama dengan saya pada malam ini juga boleh membaca buku ini, kerana maklumat dia, ada maklumat yang lama saya dah mengetahui, ada maklumat yang baru yang boleh kita manfaat. Itu kerana penulisnya luas dari sudut ilmunya, mengutip maklumat-maklumat yang banyak memberi faedah kepada kita, insya-Allah. Jadi kajian oleh ramai, muka surat yang ke-51, bab cara hafaz Al-Quran dengan cepat. Kajian oleh ramai tokoh menyebut antara kaedah dan teknik menghafaz Al-Quran secara tradisional ialah dengan bertalaqi, musyafahah, takrar, tadarus, tasmi', tashil, tarsikh, tafakkud dan juga muraja'ah. Ini kaedah yang sama dinyatakan oleh Dr. Aiman Rusdi Suwaid dalam bukunya At-Tajwid Al-Musawwar. Dia guna 5 ta, bermula daripada tadarru', tarkiz, kemudian tasmim, kemudian talaqi, tarsikh, dan tafaqquh dan juga tarsikh. Begitulah. Perkara yang sama, cuma term yang berbeza sahaja. Maksudnya proses-proses ini proses yang utama yang mesti ada dalam rukun untuk menghafaz Al-Quran. Maknanya yang pertamanya kena talaqi. Maksud talaqi, kena ada guru lah. Ia tak boleh hafaz Quran ini tanpa guru. Saya ada jumpa orang yang hafaz Quran tanpa guru. Anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dia hafaz Quran sendiri sahaja. Tapi akhirnya dia juga talaqi kepada guru. Jadi kita ni sepatutnya talaqi kita adalah kita membaca satu helaian. Contohnya lah satu helai, nanti dihuraikan ataupun satu muka, untuk mengesahkan bacaan hafazan yang kita hafaz itu, satu muka itu. Dan untuk kita beralih kepada muka yang berikutnya,
Caranya kita baca dulu di hadapan guru. Kita tasmi' di hadapan dia. Guru akan teliti. Guru akan dengar dengan baik, dengan cermat bacaan yang kita baca. Satu kalimah demi satu kalimah. Jika ada kesalahan tajwid, jika ada kesalahan sambungan ayat, jika ada kesalahan contohnya tergagap-gagap, tidak fasih lancar, ataupun apa dia ni panggil jatuh kalimah, jatuh huruf, guru akan bagi teguran. Jadi sebaik-baiknya adalah semasa kita talaqi dan tasmi' dengan guru. Talaqi ni maksud sama ada guru baca kita dengar ataupun kita baca guru dengar, itu proses talaqi ataupun musyafahah. Kalau mengikut Al-Imam Al-Kisai, dia lebih utamakan talaqi dia yang baca. Imam Al-Kisai seorang imam qiraat mutawatirah yang 7 itu, dia yang ketujuh sekali, yang ketujuh. Nafi' yang pertama, Ibnu Kathir yang kedua, Abu Amru yang ketiga, Ibnu Amir yang keempat, Amir yang kelima, Asim imam kita yang keenam. Apa dia ni, Ibnu Amir, Asim kita yang keenam. Yang kelima, Nafi', Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibnu Amir yang keempat, Asim yang kelima, kemudian Hamzah yang keenam, dan yang ketujuh adalah Al-Kisai. Imam Al-Kisai ini, saya nak sebut dia punya cara dia ni. Dia ni, Imam Al-Kisai ini diceritakan dia seorang yang alim dalam bidang nahwu dan juga bidang lughah dan juga bidang qiraat. Tapi ceritanya alim dia ni bukan dia bermula daripada budak-budak lagi. Dia bukan talaqi belajar daripada kecil. Masa kecil ni dia orang biasa-biasa sahaja. Sehingga usianya meningkat sampailah katanya dalam 30-40 tahun dia kerja ternak kambing gitu. Macam tu je, buat kerja rumah biasa sahaja. Tiba-tiba satu ketika ada seorang ibu yang bawa anak dia nak pergi hantar anak dia mengaji. Lalu kat tepi dia duk tunggu kambing dia ternak macam tu, tunggu berehat bawah pokok macam tu. Tiba-tiba ibu ni kata, anak mu belajar sungguh-sungguh lah. Belajar sungguh-sungguh. Jangan jadi macam pokcik tu. Tak belajar duduk bawah pokok gitu je. Tak ada ilmu apa duduk bawah pokok. Dia dengar tu tersentak dia. Dah, rupanya aku ni jahil, dia kata. Rupanya aku tak reti. Lalu dia pun rasa rasa sedar dengan kedudukan dia yang tidak ada ilmu. Lalu dia pun menuntutlah ilmu. Sebab dia maknanya orang jadi contohkan dia ni, tak reti jadilah macam Kisai. Jangan jadi macam Al-Kisai ini, tak reti. Begitu. Lalu dia pun rasa insaf. Lalu dia pun menuntut ilmu sehingga dia terkenal. Bahkan dia menjadi imam kepada Harun Ar-Rashid, khalifah Islam ketika itu. Itu kehebatan lah kita panggil, kehebatan Al-Imam Al-Kisai. Jadi Imam Al-Kisai ini, antara salah satu cara dia dalam bab talaqi, dia suka dia yang baca. Bagi dia afdal talaqi adalah guru yang baca, pelajar yang dengar. Pelajar catat saja, ini tempat waqaf, ini baca panjang, ini baca tebal, tafkhim, ini baca tarqiq, nipis. Dia yang baca. Itu kaedah talaqi yang dia prefer lah. Sebab tu kalau di Kufah zaman dia akan duduk di atas kerusi yang tinggi. Pelajar-pelajar dia bersama dengan mushaf, dengar teliti dan tanda segala bacaan yang dibaca oleh Al-Imam Al-Kisai. Tetapi pada pendapat ulama yang lain, dia kata talaqi ini lebih sempurna kalaulah pelajar itu baca di hadapan guru dan pelajar mendengar membaca di hadapan guru dan guru mendengar bacaan pelajar dan membetulkan bacaan. Dan ada kaedah yang diguna pakai oleh ma'had tahfiz kita, gabungkan dua-dua ini. Maksudnya di awal pagi ataupun lepas tasmi' pada sesi tasmi' daripada jam 8 sampai jam 10, sampai dekat jam 10, ustaz dia kata okey, buka mushaf semua. Pegang pensil dan tanda semua bacaan saya, wakaf di mana. Saya tak nak wakaf berterabur sekali ikut suka awak ni, saya tak suka. Saya nak awak wakaf mengikut apa yang saya berhenti. Itulah saya nak dengar awak baca besok. Lalu dia baca satu muka, dua muka. Dia talaqi dahulu. Kemudian besok pelajar pun baca petang tu, hafaz. Besok pelajar baca di hadapan dia dan dia ingat mana tempat yang dia wakaf pada hari semalam. Jadi
kaedah talaqi ni dia berbezalah. Itulah kaedah kalau kita tengok kaedah yang gabungkan antara dua kaedah, guru baca, pelajar tanda, dan pelajar juga baca kepada guru. Guru mengesahkan bacaan, barulah pelajar itu boleh berpindah kepada tempat yang lain. Okey. Pada muka surat yang ke-52, saya nak supaya kita ada maklumat berkaitan macam mana perjalanan hafazan Quran ini. Contoh cara hafaz Al-Quran. Pada muka surat 52 ini satu kaedah yang diguna pakai mengikut kemampuan setiap orang. Dia hafaz Quran ni, Allah Ta'ala kurniakan akal kita ni berbeza, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ada orang yang boleh jeling-jeling macam tu, boleh ingat Quran. Saya pernah jumpa orang jenis macam ni. Dia tengok, kita hafaz siang malam nak baca depan ustaz, takut dah. Kalau tak ingat, kena denda jemaah tengah panas macam tu, rotang, takut. Kita hafaz jugalah, hafaz. Tapi ada setengah manusia tu dia boleh, malam kita hafal, dia duk baca kitab-kitab lain, dia tak hafal lagi. Besok dekat nak masuk kelas tu barulah dia tengok. Dia baca 5-6 kali. Dia baca tu dia boleh ingat. Bukan sekadar ingat, tapi seluruh nombor-nombor tu pun dia ingat pula. Dia boleh ingat. Ini ayat 100, ini ayat 120. Kita hafal nas tu ayat-ayat nombor. Kita tak hafaz. Muka surat berapa kita tak hafaz. Tapi ada setengah-setengah orang anugerah yang digunakan kepada dia. Dia boleh ingat dengan muka surat, dia boleh ingat dengan nombor ayat, boleh ingat semua sekali itu. Dia panggil apa? Jenis ini 1 dalam sejuta ni, otak kita panggil otak foto. Dia otak foto. Dia tengok tu, dia boleh rakam dalam apa yang dia lihat, masukkan ke dalam akal dia. Ini otak foto dia panggil dah. Dia boleh buat macam itu. Jaranglah, anugerah lah kalau dapat sebegitu. Kita amat bersyukurlah. Okey. Jadi ada orang yang ulang dia sampai 20 kali, ada baru boleh ingat. Ada orang ulang satu ayat itu sampai 50 kali baru boleh ingat. Ada sampai lebih daripada itu. Itu mengikut kemampuan yang dia ada. Dan dia berubah. Ayat Quran ni dia apabila kita dah hafaz juzuk 1, juzuk 2, juzuk yang kedua hafaz, juzuk yang ketiga sampai juzuk yang ke-5, ke-6, ataupun nak sedaknya sampai 10 lah. 10 juzuk. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah. Dia sampai kat situ, dia dah ada khibrah, experience, pengalaman menghafaz Quran 10 juzuk. Jadi kadar ulangan dia tu dah tak banyak dah sebagaimana juzuk pertama dan kedua. Juzuk kedua pula ada ayat talaq, at-talaqu marratan wal walidatu yurdi'na auladahun wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf. Ayat talaq, ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Ayat-ayat yang kita panggil apa? Memang tough lah untuk kita ingat tu. Dan dia duduk di situ, maknanya kalau kita kata kok mushaf tu sampai lunyai lah kita hafal situ tu. Pusing situ, pusing siapa Quran tu kat situ tu memang kita ulang betul-betul itu untuk kita ingat benda-benda itu, ayat-ayat itu dah. Jadi apabila sampai ke atas sana, tempoh ingat dia tu, kalaulah pada bawah ni kita kata 45 minit satu muka surat, masuk ke atas tu sepatutnya kalau dia betul-betul istiqamah hafaz Quran, memahami dan menjiwai cara hafaz Quran, waktu yang dia ambil untuk ingat satu muka tu dah turun dah. Boleh jadi sampai 20 minit, boleh jadi sampai 15 minit pun boleh. Satu muka surat tu dia boleh ingat dengan cepat dah. Itu dia punya kelebihan apabila dah dapat dia punya apa? Dah dapat experience tu. Jadi di sini dinyatakan ulang ayat pertama sekurang-kurangnya dengan 20 kali hafal. 20 kali hafal. Dia tengok ayat yang pertama, dia hafal 20 kali. Baca dulu 20 kali. Dan setiap kali dia baca tu, lepas dia ingat, dia tutup mushaf. Contohnya, saya ambil contoh. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Okey. Jadi apabila pertama sekalinya dia baca dulu. Ayat ni dia baca sampai ke bawah, sampai kepada ayat bawah tu apa dia? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Okey. Sampai kat situ. Jadi dia baca fasih lancar dulu. Satu muka yang dia nak hafaz tu dia baca dengan fasih lancar, tidak ada kesilapan, tidak ada gagap-gagap, tak ada dah. Maksud gagap ni bukan penyakit, tapi setengah orang kan kalau dia baca Quran tu dia tidak fasih lancar tu dia akan tergagap-gagap. Maksudnya tidak smooth lah. Maknanya saya qulus sufaha minan nasi ma, dia bukan gitu. Tapi dia baca fasih lancar. Dia peringkat nak hafaz ni pertamanya baca mesti confirm baik, smooth, tidak ada merangkak-rangkak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dia baca dengan fasih. Apabila dia dah baca dengan fasih lancar itu, dia pun mulalah ulang. Taha tak perlu hafal lah. Sebab Taha tu memang dia tak boleh, dia ingat dah lah maksud sayanya. Taha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dia tengok baik-baik ayat tu. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dia baca kali pertama, dia baca kali kedua, dia baca kali ketiga. Sehinggalah dia ulang 10 kali ataupun ulang 20 kali. Ingat 20 kali dia tutup mushaf. Dia pun baca ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dia baca begitu. Ulang pula sehingga tidak ada gagak-gagak dah. Lepas tu dia tengok balik. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ulang balik 20 kali. Kemudian di sini dia suruhnya ayat kedua ulang 20 kali, ayat ketiga ulang 20 kali, ayat keempat ulang 20 kali. Okey. Jadi lepas pada tu barulah dia gabungkan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima. Dia gabung semua. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Jadi dia baca daripada Taha sampai ke wa ma tahta thara. Dia baca itu dengan ingat, dengan fasih, dengan lancar, tidak sambung-sambung ayat tu, tidak ada keraguan lagi. Maknanya ingat molek. Barulah dia berpindah kepada ayat yang ke-6. Buat yang pertama juga ulang 20 kali. Ayat yang ke-7 ulang 20 kali. Ayat yang ke-8 ulang 20 kali. Kemudian dia gabungkan. Set yang ke-5, 6, 7, 8 itu dia gabungkan sekali. Dan dia fasih-fasihkan. Baca daripada awal balik. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Lepas daripada ayat apa dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa. Jadi dia baca begitu kaedah dia. Okey, ini satu kaedah kalau saya anggap sebagai kaedah permulaan lah. Permulaan. Boleh amat cantik, baik untuk kita guna pakai di mana-mana tempat. Contohnya, kita selalu baca surah Yasin. Surah Yasin, malam Jumaat baca surah Yasin. Tapi, sejak kita baca, orang yang usia 50 tahun, sejak dulu lagi, Yasin dia baca tu. Sejak daripada kecil baca dengan tok dia dulu. Tok mati baca dengan mak dia, dengan ayah dia. Palah dia tua pula dia baca dengan anak dia. Tak ingat juga surah Yasin. Surah Yasin tu dia baca setiap malam Jumaat lah. Tak ingat. Tak capur lagi pergi tahlil situ, tahlil sini surah Yasin. Banyak dia baca sana.
Tapi berapa orangkah yang boleh ingat surah Yasin daripada Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai kepada fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dia tidak tengok kepada risalah ataupun apa dia ni, Quran Yasin tu, yang tulisan Yasin tu, ataupun tak buka. Berapa orang yang boleh baca begitu? Sikit, ingat tok guru je lah boleh. Anak buahnya semua baca bagi satu seorang surah Yasin. Sedangkan surah Yasin tu kita baca sok modok. Dia boleh baca, tapi dalam Yasin ni ada beberapa tempat lah kalau kita tengok secara teliti ayat-ayat surah Yasin ni. Kat mana selalu bertukarnya, ada satu ayat tu wasawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ni ada bersamaan dengan permulaan suratul Baqarah. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu permulaan suratul Baqarah. Surah Yasin tak ada innal ladhina kafaru, tapi wasawa'un saja. Wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas tu innaman tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Yang kat suratul Baqarah lepas sawa-sawa innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adabun 'azim wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Saya nak cerita dah. Ada seorang masa saya mengajar dululah, cerita lama mengajar. Dalam subjek saya tu wajib menghafal surah Yasin. Jadi adalah soalan tu. Soalan sambung surah Yasin ni daripada ayat pertama ni sampailah kepada ayat 15 macam tu lah. Sampai kepada wasawak seorang student tu, dia ni hafal sikit-sikit. Permulaan surah Baqarah dia hafal, surah Yasin ingat tak ingat. Orang suruh hafal awal sem lagi hafal. Biar lancar, fasih lancar, dia hafal last minute. Jadi sampai kepada ayat wasawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, yang sepatutnya dia sambung, dia tulis innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dia gitu li khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adabun 'azim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dia pergi sambung awal Baqarah. Saya baca jawapan dia, Allah. Apa dia pusing? Dia pergi pusing. Daripada surah Yasin, dia masuk surah Baqarah tu panjang pula dia tulisnya sampai habis muka pula dia tulis surah Baqarah. Sebab tak jumpa. Sampai kepada ayat yang kita tanya tu tak jumpa. Itu sebab kurang mantap lah. Itu tempat yang kalau orang hafal sikit-sikit dia akan bertukar. Lepas tu tempat dalam surah Yasin juga tempat bertukarnya adalah qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Lepas tu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Lepas tu qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Lepas tu qalu ta'irukum ma'akum a in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Qalu, pada ayat yang saya baca ada 4 tempat. Qalu, bermula qalu rabbuna, qalu ma antum, qalu rabbuna, lepas tu wa ma alaina illa al balaghul mubin, lepas tu qalu inna tatayyarna bikum, lepas tu qalu ta'irukum ma'akum. Ada 4. Qalu, tapi belakang dia tu, itu tempat orang yang selalu kalau tak tengok Quran dia akan bertukar-tukar. Situ pusing tak tahu. Qalu ta'irukum, qalu rabbuna pula naik ke atas, pula turun bawah, naik atas. Dia tak lepas. Bacaan dia tu tak lepas. Tak jumpa siapa wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, tak jumpa ayat tu. Sebab duk main qalu sini dia bertukar. Jadi seorang guru tu, tuan guru, jazahullahu khairul jaza',
Dia buat satu sifil lah. Kalau awak nak tukar, kalau kita boleh tahu makna dialog lagi baik lah. Memang lagi mantap lah. Kalau sebab ini cerita tentang 3 orang rasul kepada satu kaum Antakiyah tu. Jadi rasul tu kata, apa dia ni, penduduk tu kata, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kamu ni wahai rasul, manusia seperti kami. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Tuhan tak turun segala sesuatu pun wahyu yang bawa ni. In antum illa takdzibun. Kamu penipu saja. Jawab rasul itu, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamusalun. Rasul yang bertiga kata, qalu yang pertama orang musyrikin penduduk kampung. Qalu yang kedua tu rasul cakap. Rasul kata, Tuhan kami tahu kami ini diutuskan rasul kepada kamu. Lalu penduduk kampung tu kata, qalu inna tatayyarna bikum. Kami ni malang apa sebab yang berlaku pada kami, nasib sial ni sebabmu lah. Dia tatayyur. Inna tatayyarna bikum. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Lalu rasul, kalau kamu tak berhenti juga, kami akan rejam kepada kamu. Rasul itu kata, qalu ta'irukum ma'akum. Sial malang tu kamu yang buat sebab kamu kufur kepada Allah. Kalau faham makna, okey, selesai masalah. Tapi kalau bagi yang tak faham ni, kita guna kaedah sifil yang seorang tuan guru kata tu, maratun, min, mim, ra, hamzah, ta, alif, ta. Marat. Ingat marat, makna kita start, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Kemudian, qalu rabbuna. Kemudian qalu inna tatayyarna bikum. Kemudian qalu ta'irukum. Yang pentingnya, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ulang-ulang bacaan itu sehingga kita mantap. Kita boleh ingat dengan fasih, kita boleh ingat dengan lancar. Wa ayatul lahum, begitu juga dalam surah Yasin. Itu kalau kena ingat yang qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Belakang sana, depan sana, kalau depan muka pertama, muka dia ni muka kedua. Selepas muka berikutnya ada in antum illa fi dhalalin mubin. In antum illa fi dhalalin mubin. Selepas itu wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Okey. Kalau mula-mula ni dia baca qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa fi dhalalin mubin, dia potong shortcut satu muka lebih, dia potong, dia pergi kepada wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Yang itu pun ada illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Yang di hadapan saya. Jadi ayat-ayat yang sebegini, dia punya apa dia ni, susunan ayat ataupun kalimah yang sama, kemudian dia sayhatan tu ada khamidin, sayhatan wahidatan fa idahum, wa ayatul lahumul lailu wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahum anna hamlna dhurriyyatahum. Itu semua adalah tempat-tempat yang perlu kepada hafazan. Cara nak ingatnya, kita tengok baik-baik, mudawamatun nazar, kita apa dia ni, tekuni, teliti baca tempat-tempat itu, dan kita apa dia ni, ulang-ulang sehingga fasih dan lancar. Okey. Nah, itu kaedah yang pertama yang dinyatakan. Kemudian kaedah muka surat yang ke-53, bagaimana cara menghimpunkan antara hafazan dan pengulangan. Ini amat penting. Lepas kita menghafaz sesuatu ayat, hafazan ni kita sebaiknya kalau kita ni sebagai pekerja, ataupun kita ni bos, ataupun kita ni apa-apa jawatan lah, pensyarah dan seumpamanya, doktor, dan kita ingin menghafaz Quran, kita boleh guna kaedah ni. Kita boleh guna kaedah ini yang dinyatakan, ulang-ulang ayat pertama, kemudian ulang-ulang ayat kedua, kemudian gabung pertama dengan kedua, ataupun hafaz dulu 3-4 ayat, kemudian gabungkan dia semua fasih lancar. Tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang menyertai bersama dengan kita kena ingat hafazan ni. Kalau ingat masa tu, dia bukan ingatan yang kukuh dan lengkap lagi. Itu kena faham betul-betul.
Kita tak nak orang hafaz Quran ni hafaz lepas batuk di tangga dia panggil. Oleh kerana target dia nak tahun ni, ingat banyak ni berapa ramai yang hafaz Quran, berjaya hafaz Quran. Lepas tu keluarlah elang telah berjaya hafaz Quran 30 juzuk, berapa orang, 40 orang, 30 orang, 5 orang. Yang itu lain cerita. Kita nak kualiti. Hafaz 30, ingat 30 juzuk. Bukan hafaz 30, ingat 4 juzuk, 3 juzuk, 2 juzuk. Ataupun ingat pala-pala surah, ekor-ekor tak ingat. Pala-pala juzuk, belakang juzuk tak ingat. Itu kita tak nak. Kita nak hafaz 30 juzuk juga dia boleh ingat, dia boleh baca fasih dan lancar, dan dia istiqamah dengan Al-Quran itu, boleh baca setiap hari 30 hari dia khatam Quran, ataupun nak sendak juga 10 hari 3 juzuk sehari dia khatam Al-Quran. Itu yang kita nak. Okey. Jadi kaedah ni sebenarnya bukan untuk anak-anak sahaja. Pada ibu bapa, macam saya bawa cerita Al-Kisai, orang yang telah lanjut usia pun boleh guna untuk menghafaz Quran. Bukan kita mengharap anak-anak kita saja hafaz Quran, mak pak tak hafaz Quran. Bagi saya lah. Sepatutnya ibu bapa sendiri kena ingat Quran, kena cuba kaedah ini untuk bagi semangatlah, support kepada anak-anak yang menghafaz Al-Quran ini. Okey, boleh guna. Jadi apabila dia menghafaz Quran, okey, masa kita ada sedikit lagi. Apabila kita menghafaz Quran, okey, kita hafaz sampailah kepada juzuk yang ke-2, juzuk yang ke-3. Kena ingat. Ingatan yang kita ingat itu adalah ingatan dia panggil az-zakiratu al-muaqqatah. Ingatan yang sementara. Kalau kita ingat-ingat tu, kita tak ulang balik dalam tempoh 24 jam, dia akan mengurang keingatan terhadap ayat tersebut. Kalau 48 jam kita tidak ulang balik apa yang kita ingat, boleh kata macam ni, kalau kita nak peratusan lah. Mula-mula kita ingat tu fasal lancong apa, bising ramai-ramai tu, kita ada macam apa dia, compete lah. Kalau dia nak ingat, selai kita nak ingat satu lah, kita compete dia dalam kelas tu. Suasana Quran baca tu, masa ingat tu, dia panggil az-zakiratul muaqqatah, ingatan sementara. Okay? Kalau tak masa tu boleh ingat lah. Dia kata, aku ingat dah, lancar dah ni. Ini kita kata 100%. 24 jam, dia tak ulang balik apa yang dia ingat tu, ingatan tersebut kurang. Dia turun kepada 80% ataupun 70%. 48 jam, dia tidak mumarasah, dia tidak muraja'ah. Apa yang dia hafaz tu, ingatan dia makin kurang lagi kepada 50%. Kalaulah tambah lagi sehari lagi tak ulang apa yang dia dah hafaz, ingatan dia makin kurang. Sebab tu kaedah-kaedah mana sekalipun, sama ada kaedah Turki, sama ada kaedah dia panggil gondolang ataupun Panipati, kaedah Pakistan ke India ke mana-mana kaedah lah. Tengok jadual yang dia peruntukkan, kita dapati ada hafazan, ada ulangan hafazan baru, dan ada ulangan hafazan lama. Dia ada dalam tempoh seminggu tu, semua hafazan yang kita hafaz itu mesti diulang balik. Ini kaedah cara nak ingat Quran. Jangan dok kata sebab tu kalau sekiranya sistem yang diguna pakai tu di mana-mana tahfiz, mana-mana sekolah hafaz Quran, tapi sistem dia hanya tasmi' sahaja. Tasmi' hafazan baru sahaja. Tidak ada masa untuk ulang hafazan baru dan ulang hafazan lama. Bagi saya, bukan kata mesti dah, bagi saya itu perlu diperbetulkan kaedah tu. Metod hafazan tu mesti diperbetulkan. Mesti diperuntukkan masa untuk ulangan hafazan baru, dan mesti ada masa untuk ulangan hafazan yang lama. Itu kaedah untuk kita apabila hafaz 10 juzuk yang kita ingat. Bukan hafaz 10 juzuk, berapa ingat dah lepas hantar anak sebulan 5 bulan di mak tahfiz, kita tanya hafal banyak mana dah? Dia kata hafal 5 juzuk, maknanya sebulan 1 juzuk. Lebih kurang lah kalau sistem sekarang ni macam-macam kaedah. Tapi kebanyakannya semuka 1 hari. Semuka 1 hari, 1 juzuk ada 20 muka. 20 hari. Tolak Jumaat, Sabtu ataupun Sabtu Ahad, makna sebulan lah kita panggil. Kita tak nak ingat hafal 5 juzuk, tapi yang ingatnya hanya
2 muka, 3 muka di permulaan juzuk pertama sahaja. Malu nak tanya. Mak kata cuba baca gak malam ni mak nak awak baca juzuk yang ketiga, nak semayang maghrib malam ni biar baca semuka rakaat pertama, semuka rakaat kedua. Mak nak rasa begitu, walaupun suara tak sedap macam Imam Mekah pun tak apalah. Tapi mak nak rasa juga awak baca panjang, nak rasa biar apa dia ni, biar anak yang hafaz Quran takut tak boleh nak baca gitu. Sebab apa? Sebab dia tak buat sistem mengulang apa yang dia hafaz. Okey. Jadi oleh kerana itu pembahagian masa amat penting. Okey, pembahagian masa amat, ini kaedah yang dinyatakan. Masa juga pengurusan masa untuk hafaz Quran mesti sejak daripada awal mula hafaz Quran mesti disusun dengan baik. Ini waktu untuk hafaz Quran. Kemudian ini waktu untuk tasmi'. Ini waktu untuk mengulang hafazan baru dan ada waktu untuk mengulang hafazan yang lama. Yang pentingnya dalam seminggu seluruh hafazan kita, sama ada kita dah hafal 3 juzuk, semua 3 juzuk itu ada waktu ulangannya. Kalau kita dah hafal 10 juzuk, contohnya dalam seminggu, maknanya setiap hari paling kurang 3 juzuk kita ulang ataupun 2 juzuk setengah. Maksudnya satu minggu kita telah komplit ulang balik seluruh hafazan yang kita hafaz 10 juzuk. Kalau kita dah hafaz 20 juzuk dalam satu hari, untuk menyempurnakan seminggu itu baca semua 20 juzuk, satu hari kita baca 5 juzuk. Hafaz ada tempoh dia. Maknanya masa tu sepatutnya tempoh untuk hafazan tu, masa untuk hafazan dikecilkan. Masa untuk ulangan itu dibesarkan untuk menjaga hafazan yang kita hafaz ini. Jadi ini semua kadang-kadang perlu kepada tunjuk ajar yang diberikan disyarah, dihuraikan oleh guru. Tapi benda ni kalau pelajar tu sendiri dah daripada awal, dia telah dilazimi, dah tahu dah tanggungjawab masing-masing, kepentingan masing-masing, macam mana kaedah yang perlu dilalui dan apa yang hendak dicapai pada muqarrar semester ini ataupun tahun ini. Dia dah ada dah target. Semester pertama contohnya 6 juzuk, dia dah tahu dah 6 juzuk, daripada juzuk ni sampai juzuk ni dia boleh susun dah waktu itu dengan baik. Okey, waktu itu dengan baik. Jadi kemudian pada muka surat yang ke-10 ini, muka surat yang ke-53 ini kaedah ulangan cara yang terbaik. Lakukan tips ini sebagaimana berikut. Bahagikan Al-Quran kepada 3 bahagian. 10 juzuk daripada suratul Nas sampai suratul Ankabut. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia hujung juzuk yang ke-20. Kemudian daripada suratul Al-Qasas lepas sebelum dia ambil daripada belakang dah. Daripada suratul Nas sampai suratul Ankabut, kemudian suratul Qasas sampai kepada suratul Yunus, kemudian suratul Taubah sampai suratul Al-Fatihah, suratul Baqarah dan Al-Fatihah. Dia kena bagi macam tu. Okey. Kemudian dinyatakan kaedah-kaedah satu persatu. Yang keempat, jika sudah menghafaz bahagian kedua, berhentilah hafazan selama 2 bulan khusus untuk merujuk serta mengulangi hafazan sebanyak 20 juzuk. Yang kelima, maknanya setiap kali kita hafaz 1 juzuk habis itu, kita bukan sambung-sambung dengan hafazan, tetapi kita berhenti sekejap, ulang balik segala hafazan yang kita buat ini. Okey. Jadi sebenarnya benda ini saya pernah tinggal belajar di Madinah dah. Orang yang belajar di Makkah, di tanah Arab lah bagi saya, sama ada Makkah, Madinah, di Mesir, Jordan. Kita tengok orang Arab ni hafaz Quran lain dengan orang kita. Orang Arab hafaz Quran kadang-kadang syadik, kita tengok memang syadik. Maksud syadik ni kalau tak ingat tu, dia tidak ada kompromi lah. Dia denda. Dia suruh berdiri kaki sebelah. Dia suruh pegang Quran. Macam-macam lah cara dia. Budak-budak kecil hafal Quran sana, budak-budak kecil, bukan orang besar macam kita. Darjah 2, darjah 3, kecil-kecil aja hafal Quran, kena berdiri tak ingat. Malah hafal Quran, tok guru dia bagi. Dia bagi. Itu biasalah, benda biasa.
Tapi kita jangan, sebagai guru jangan berlebih-lebihan dalam denda tu, lebih pada emosi, bukan untuk takdib atau dia jadi ta'zib. Tak bolehlah macam tu. Itu kaedah yang perlu guru faham, untuk anak buah dia ini, murid dia mengingati Al-Quran, bagi takdib, bagi ingatan kepada muridnya, bagi denda pun sebagai takdib, sebagai untuk murid ni orang panggil balik semula ke line asal, ataupun balik kepada kaedah asal untuk mengulang Al-Quran, membaca Al-Quran. Okay? Jadi benda ini sebenarnya sebab tempat kita amat-amat sedikit orang yang tua dewasa ini menghafaz Quran. Jadi kita rasa pelik lah. Sebenarnya kalau tanah harak dia tak pelik. Orang hafaz Quran tanah harak ni belana-lana. Kadang-kadang pemandu bas, dia boleh ingat Quran dengan baik fasih. Tengah-tengah mandu bas tu, antara Mekah Madinah tu, dia boleh baca juzuk 12, juzuk 13, juzuk 14, dia baca. Ancor fasih. Dia boleh baca Quran. Orang Arab dia lain. Doktor, dia boleh ingat Al-Quran. Kita ramai agak sekarang ni doktor yang hafaz Quran ramai. Yang hafaz, bukan saya nak challenge dia, yang hafaz Quran ramai. Lepasan sebab hasil daripada syarat-syarat tertentu tu. Baguslah yang dekat UIA umpamanya, di USIM, saya di mana-mana tempat lagi ada. Beberapa yang MRSM Ulul Albab, dia sambung pengajian ke apa dia ni, bahagian perubatan, dia masuklah bidang tu. Tapi harapan sayanya adalah walau apa jua dia masuk di mana-mana kos ataupun fakulti, yang pentingnya dia jaga Al-Quran itu dengan penjagaan yang rapi. Cara jaganya ikut kaedah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Dia Quran ini cara dia muahadah. Maksud muahadah, baca dia, jaga dia, itu jaga dia. Kalau jaga dia, baca dia, dia boleh pegang. Tapi kalau dia lepas, maksud tak baca seminggu, tak baca sekali, sebulan tak baca sekali, ini orang panggil, seakan kita panggil lepas. Lepas Quran itu, lari daripada dia, dan dia tidak dapat lagi membaca Al-Quran dengan baik. Okay? Kemudian berikutnya dalam bab yang ketujuh, dia guna beberapa kaedah lain pusat tahfiz menghafaz Quran. Ada yang menghafaz Quran 60 kali. Dulu ada satu buku hafaz Quran, contoh dia ambil amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dalam satu muka helaian tu, di tepinya ada 60 kotak, kolom kecil-kecil, kotak kecil-kecil. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, tanda satu. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, tanda dua. Dia tanda satu-satu. Baca sekali, tanda sekali. Baca sekali, tanda sekali. Ini surah kecil-kecil pendek sesuai lah. Kalau surah ayat panjang, macam ayat Dain, ayat surah Anfal, surah tak sesuai pula. Dia baca ayat pendek-pendek sesuai, buat macam tu. Baca amma yatasal 'anil naba'il 'azim, amma yatasal 'anil naba'il 'azim sampai 60 kali. Budak-budak pula buat kerja gitu dah. Baca begitu sudah tentulah teringat. Sebab kaedah kata budak-budak hafal Quran ni, al-hifdhu fis sighari kan naqshi 'alal hajari, wal hifdhu fil kibari kal rasmi 'alal ma'i. Itu kaedah saja, kaedah orang panggil dia, kata-kata orang tua-tua Arab dulu. Hafaz semasa kecil seumpama memahat pada batu. Hafaz masa besar seumpama menulis di atas air. Itu hafaz secara umum. Tapi Quran lain. Kaedah tu kita tak boleh guna pakai. Orang hafal Quran masa tua pun boleh ingat Al-Quran sebab dia kitab mukjizat. Okay? Jadi itu kaedah. Kemudian ada beberapa kaedah seumpama Syekh muka surat yang ke-61, bekas Presiden Mesir dulu, Dr. Muhammad Mursi, dia menghafaz Quran, dia baca dulu satu ayat itu dengan hafazan yang sempurna. Kemudian dia menghafaz ayat pertama daripada surah yang dihafaznya sebaik mungkin. Kemudian beliau yakin dengan hafazan yang ayat pertama, menghafaz ayat kedua. Lepas tu mengulangi hafazan ayat pertama dengan ayat kedua sebelum meneruskan ayat ketiga. Itu seumpama apa yang kita huraikan pada permulaan tadi. Okay? Jadi kemudian kaedah-kaedah, beberapa kaedah, dan ada juga dawabit.
Dawabit ni perkara-perkara peraturan lah untuk membaca, menghafaz Quran. Ada juga dinyatakan di sini, dan pembahagian-pembahagian bacaan Al-Quran. Ada solat, hafaz Al-Quran. Okay. Dan akhirnya, saya nak sebut akhir, panduan Syekh Ibrahim Akhdar. Ini satu muka surat yang ke-82. 82 ni ada satu masalah lah. Kita sekarang ni, orang yang hafaz Quran dah ramai dah. Dan setiap tahun, orang yang keluar daripada pusat hafaz Quran ni sama ada madrasah MRSM Ulul Albab, Scholar Science Temuan, tahfiz model Ulul Albab, ataupun integrasi, Ma'had Tahfiz Integrasi, Ma'had Tahfiz Sains umpama nu di Darun Naim. Banyak kok Lanah ada, di macam-macam ada, Pulau Condong macam-macam ada, 6-7 tempat di sana. Tanah Merah saya pernah pergi ke sana. Okey. Jadi campur pula Ma'had Tahfiz bawah negeri, setiap negeri yang di Darul Quran, yang di bawah-bawahnya Ma'had Tahfiz swasta lagi banyak ada. Jadi banyak orang yang hafaz Quran, dan memang orang hafaz Quran sekarang ni ramai dah. Cumanya ada yang masa duduk di Ma'had Tahfiz dia fasih lancar, ingat Quran 30 juzuk, sebab setengah Ma'had Tahfiz, imtihan di akhir tu imtihan apa dia, syahadah. Ada setengah Ma'had Tahfiz imtihan syahadah dia adalah kena baca 10 juzuk satu hari, selama 3 hari, dan kesalahan tidak lebih pada dulu 3 tempat, tak lebih pada 3 tempat. Tapi sekarang ni dengan cerita sampai 10, dia bagi tempoh 10 kesalahan sahaja. Jadi baca 30 juzuk 3 hari, maknanya 10 juzuk satu hari, kemudian kesalahan tak lebih pada 10 kesalahan sahaja, 30 juzuk tu dia boleh fasih dan lancar. Tapi apabila masuk ke alam kerja, jadi ustaz, jadi ataupun masuk alam bisnes, ataupun setengahnya cerdik masuk jadi lawyer, ataupun jadi doktor, ataupun jadi apa-apalah, usahawan itu usahawan ni, kontraktor lah, macam-macam lah. Jadi masa untuk baca Quran dah tak ada dah. Dia pun malak. Dia jadi Quran, dia amat cepat lagi daripada kita, dia hilang. Akhirnya sibuk dengan kerja, dia tidak boleh ingat Al-Quran 30 juzuk. Jadi Syekh Ibrahim Akhdar ini dia bagi satu rawatan, macam mana cara untuk mengingati orang yang dah hafaz Quran ni nak kembali. Kalau dia rasa insaf, rasa muhasabah diri dia, dulu aku pernah ingat Quran tu, aku pernah fasih baca Quran tu, tanpa tengok Quran pun, baca 3 juzuk, tak tengok sikit pun 3 juzuk tu, duduk atas katil gitu je boleh baca, Masya Allah, boleh ingat. Sekarang ni baca satu muka pun tak berani dah baca. Baca ayat tu tunggang langgang, baca ayat ni masuk ke lain, baca ayat ni tak ingat, jadi dia give up. Kadang-kadang orang macam ni, dia kembali muhasabah, renung balik, dia nak kembali, macam mana nak ingat balik Quran. Ada cara dan kaedah yang dinyatakan oleh Syekh Ibrahim Akhdar. Ibrahim Akhdar ini dia dulu pernah menjadi imam salat subuh di masjid haram Nabi, Masjid Nabi di Madinah. Dan dia ni murid kepada Syekh Hasan Asy-Sya'ir, seorang Syekhul Qurra. Masjid Nabi sendiri tu dia ada Syekhul Qurra, Syekh Hasan Asy-Sya'ir. Dan dia Syekh Ibrahim Akhdar masih ada lagi, dia belajar talaqi dengan Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, dan dia juga murid kepada Syekh Amir As-Sayyid Uthman. Nama teratas kalau orang tengok Lajnah Muraja'atul Mushaf, di belakang mushaf cetakan pertama 1405 ataupun 1985 gitulah, mushaf cetakan pertama Madinah Mujamma' Malik Fahad dulu. Nama teratas sekali adalah As-Sayyid Amir Uthman, Amir As-Sayyid Uthman. Itu seorang Syekhul Qurra di Mesir, guru kepada Syekh Mahmud Khalilul Husari. Itu orang yang Masya Allah, kita baca sejarah hidup dia, kita rasa kagum lah dengan keilmuan yang tinggi, dan dia pentashih Quran Mujamma' Malik Fahad yang pertama dulu. Jadi Ibrahim Akhdar ini belajar dengan dia ni. Ini guru-guru yang Fattah Qadi, Hasan Asy-Sya'ir. Apabila Hasan Asy-Sya'ir meninggal dunia, dia menjadi
menjadi Syekhul Qurra di Masjid Nabi sampai sekarang. Dia ada jawatan Syekhul Qurra di Masjid Nabi. Itu. Jadi dia banyak bagi nasihat kepada orang yang nak hafaz Quran, nak ingat Quran. Dia banyak bagi nasihat gitu. Jadi saya rasa sekadar itulah untuk kali ini saya mendoakan kepada sesiapa yang nak hafaz Quran itu teruskan usaha, tak perlu tunggu, yang penting ada istiqamah, ada kesungguhan dalam jiwa kita untuk hafaz Quran. Kita akan dapat insya-Allah mengingati Quran, kerana Al-Quran adalah kitab mukjiz. Yang pentingnya adalah mujahadah daripada kita, istiqamah, jadikan wirid harian bacaan Quran kita, dan selalulah tadabbur dan memahami makna dan maksud Al-Quranul Karim. Saya rasa sekadar itulah untuk kali ini, dan saya juga mengharapkan sahabat-sahabat agar dapat memilikilah buku ini, tips hafazan Al-Quran, sebagai panduan kepada kita, kepada anak-anak kita insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.